kalau saya juga mahu melihat kepada beberapa perkara yang saya anggap signifikan, ada juga kaitan dengan yang disebutkan tadi itu adalah, ya betul, perkara-perkara yang antaranya yang disebut tadilah. Dan saya suka menjurus spesifik kepada dua perkara. Yang pertama adalah pengumuman untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Ya. Dan yang kedua adalah empowerment kepada Sabah dan Sarawak. Kita tahu sekarang ini kan dia dinyatakan dengan begitu jelas dan tersurat di mana-mana Perdana Menteri kita pergi, terutamanya di Borneo, dia akan dijelaskan bahawa kerajaan pusat sedang mengambil langkah-langkah yang drastik untuk memberikan empowerment yang lebih lagi. Perkara itu telah pun diberi misalnya di bawah 50 juta kawalan di bawah negeri dan Sarawak. Now, kenapa saya katakan dalam konteks Sabah dan Sarawak perkara ini adalah perkara yang penting dan signifikan? Sebab saya suka melihat kepada sosioekonomi ini. Sosioekonomi ini sebenarnya dia bukan hanya kita bercakap tentang kehidupan, kita bercakap tentang ekonomi, tentang kos sara hidup. Tapi dalam konteks yang lebih besar, sebenarnya pada pendapat saya dan pada pandangan saya melihat kepada struggle di negeri-negeri marginal seperti di Borneo, sebenarnya sosioekonomi ini adalah merupakan pemboleh daya. Apabila sosial ekonomi kita terjaga, maka kita akan ada perpaduan yang lebih baik, dan dengan keadaan seperti itu kita dapat membina negara kita dengan lebih baik. Now, isu yang kita lihat, dan isu ini saya tidak mahu katakan bahawa ini adalah isu kepada kerajaan sekarang atau isu kepada kerajaan yang terdahulu atau yang sebelum itu. Ini adalah isu yang sistemik sejak 30 tahun, 40 tahun yang dulu, iaitu wujud kesenjangan di antara Borneo, Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung. Kita nampak bahawa kesenjangan itu wujud. Dan akibat daripada itu, maka sejak akhir-akhir ini, sejak dalam 5-7 tahun kebelakangan ini, kita nampak bahawa wujud gerakan-gerakan di Sabah dan Sarawak yang tidak puas hati, dan seperti yang dikatakan oleh Tuan Syed tadi, tentang isu MA pun menjadi semakin hangat. Kemudian wujud ketidakpuashatian dan wujudnya juga perkara-perkara yang lebih negatif, misalnya keseluruhan di Sabah, di Borneo dan juga Sabah dan Sarawak, tetapi ada sebahagian misalnya anti Semenanjung sebagai contohnya, anti federal, dan itu disebabkan oleh melihat kepada kesenjangan itu. Mereka merasakan bahawa mereka tidak berada pada tahap yang sama dengan Semenanjung. Now, dengan situasi ini, dengan melihat kepada status quo ini, kenapa saya katakan bahawa pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri untuk memberikan empowerment lebih kepada Sabah dan Sarawak dan menghapuskan kemiskinan tegar sebagai game changer, sesuatu yang signifikan. Sebab kita tahu bahawa dua perkara inilah sebenarnya yang boleh merobohkan kesenjangan itu. Sebab kalau kita lihat sekarang ini bercakap tentang kemiskinan tegar sebagai contohnya, itu paling prevalent di Sabah dan juga di Sarawak kan. Kita juga bercakap tentang empowerment, selama ini inilah juga yang disuarakan oleh Sabah dan Sarawak kan. Jadi dengan dua perkara tersebut yang juga disusuli dengan tindakan-tindakan juga kalau kita lihat misalnya Kementerian Ekonomi di bawah YB Rafizi banyak program-program yang ke arah akar umbi yang cuba untuk menyelesaikan masalah miskin tegar, dan saya tahu di Sabah dan Sarawak juga ada beberapa projek yang telah pun dibawa. Pada saya adalah mungkin game changer yang signifikan untuk kita melihat sesuatu perubahan daripada segi kesenjangan itu. Kemudian seterusnya kita dapat melihat bahawa sosial ekonomi kita boleh menjadi dan pemboleh daya yang lebih efektif untuk membina negara.